pemilihan huruf, dia ada huruf yang bagus untuk dipilih. Untuk kita nak gambarkan schematic diagram kita, dia ada huruf yang tidak bagus. Okay, huruf yang bagus adalah seperti huruf yang dia punya capital letter dengan small letter dia berbeza. Contoh macam T, B, Y, R pun boleh R sebab dia berbeza. A jarang orang gunalah. Dia yang kurang bagus mungkin macam S lah sebab dia tak apa-apa berbeza sangat besar dan kecil dia tu. So bila kamu buat menulis, kamu sendiri nanti boleh confuse bila kamu gabungkan antara kedua-dua huruf tu. So pemilihan letter pun penting. So kalau kamu tengok dekat dalam buku ni, dia cerita pasal purple, satu karakteristik iaitu karakteristik the colour of flower, purple and white. Tak semestinya kita guna P walaupun dia purple. Jadi kalau kamu tengok kat sini, kenapa dia tak guna P? Ada kemungkinan sebab P tu P besar dan P kecil dia, P besar dan P kecil hampir sama. Jadi kalau dia menggabungkan dia, P kat sini, tulisan kan macam-macam tulisan pelajar, jadi dia ada kemungkinan suatu masa nanti pelajar akan tersilap tulis. Okay, jadi cara yang terbaik dia memilih, tak semestinya guna word yang sama macam ni, P guna P, dia pilih satu letter yang boleh dibezakan di antara dominant dan recessive. So dominant mesti akan jadi capital, recessive dia akan jadi small letter. Okay, dia boleh jadi sebarang sahaja huruf. Tapi kita kena buat nota lah, kena buat note macam ni. Okay, dalam exam. Tapi sebenarnya cikgu nak kata dalam exam ni, pelajar dia suka buat schematic diagram dalam essay. Tapi selalunya schematic diagram pelajar buat salah. Bukan salah, dia buat betul tapi dia punya formatnya salah. Nanti cikgu akan tunjukkan lah. Ini cerita semalam cerita pasal Mendel semalam. Kenapa masa dia buat monohybrid cross di antara kedua-dua kita kata pure breed kan yang kita cerita semalam macam mana dia dapatkan pure breed. Yang macam ni kita guna, dia dah bagi kita guna B dengan B, dia tak nak juga guna P. So untuk parental genotype dia akan jadi B besar sebabkan dia adalah pure, tak bercampur Okay, so ini adalah parent plant untuk yang masa mula-mula sekali Mendel buat eksperimen. Okay, untuk white pula sebab dia adalah pure bersama, dia jadi macam tu. So ini adalah jawapan lah dari segi kira-kira kenapa dia dapat F1 generation tu dia dapat 100% purple. Okay, so ini kerana dia punya schematic diagram kamu kena tengok betul-betul Mula-mula kita akan tulis dulu parental phenotype dia. Okay, so daripada phenotype kita akan buat dia punya genotype. Yang ni depend pada soalan yang diberikan. Okay, semasa proses meiosis berlaku, kedua-dua genotype ni, sebab ini adalah bentuk pair, kita tahu dalam meiosis dia akan half number of chromosome. So bila dia peringkat homologous chromosome, so dia akan separate during anaphase 1. So semua pair of allele akan terpisah semasa meiosis. Okay, so setiap gamet akan terima satu sahaja daripada setiap pair. Okay, yang terpisah ni menunjukkan ini adalah proses meiosis. Okay, sekiranya berlakunya fertilization ataupun sexual reproduction berlaku, so setiap gamet ni dia akan mencari gamet daripada pasangan yang berbeza. Contohnya gamet yang ini, dia akan bergabung dengan gamet yang di sebelah sana. So dia akan dapat, B besar sentiasa berada, yang huruf besar sentiasa berada di depan macam tu. So maybe juga gamet yang ini dia akan bergabung dengan gamet yang sana. So masih juga dia dapat hasil dia punya offspring dia mempunyai genotype B besar B kecil juga. Ataupun kita lupakan gamet yang itu, semua possibility untuk gamet yang itu dah habis, kita ambil gamet yang lagi satu ni, ada kemungkinan gamet yang lagi satu ni dia bergabung dengan gamet yang ini. So masih juga sama, B besar B kecil. So ataupun gamet yang ini
dia bergabung dengan gamet yang hujung sekali. So dapat B besar, B kecil juga. Itu genotype untuk dia punya offspring ataupun genotype untuk F1 generation. Okay. So kalau kat sini biasanya gamet tu kita buat dalam bentuk bulat macam ni. Kalau nak cantik lagi kadang-kadang dia bubuh ekor lagi kat sini. Ini kalau melibatkan gamet manusia lah, tapi ini cerita pasal pokok kan, pokok takkan pula ada ekor. So kat sini gamet untuk female pula. Okay. Itu genotype. Genotype ni adalah combination of gene yang ada dekat dalam setiap plant tu. So observable characteristic ataupun phenotype dia kat sini. B besar B kecil hasil dia jadi apa? Purple ke white? Or light purple? Purple ya. Okay, that's why sini dia jadi all purple. Sebab dominant tu dia akan hide the recessive gene tadi. So semua purple. So dapatlah kita dari segi genotype dia, okay, kita tengok kat sini ya. Okay, dia last kali kalau kamu buat dalam soalan exam, kamu kena tuliskan last kali kira dia punya rumusan dia lah. Rumusan daripada proses yang telah berlaku, kita akan buat dia punya ratio. Okay, so ratio of genotype untuk F1 generation adalah all B besar B kecil. All capital B and small b, semua sama. Okay, manakala phenotype ratio, dua-dua kamu kena tengok soalan minta apa. Phenotype ratio adalah all purple. So soalan ni dia boleh keluar dalam section A, paper 2, boleh juga keluar dalam section B. Okay, iaitu kamu lukis daripada mula lah sampai habis, ataupun section A dia akan bagi sebahagian-sebahagian, dia akan kosongkan sebahagian, kamu yang kena top up dengan jawapan. Okay. Itu yang menyebabkan, okay, maksudnya bukan dapat secara koinsiden. Dia dapat tu memang dia ada kaedah pengiraan dia. Okay, so bila setelah dia dapat F1 genotype tu, yang this one, kan kemudian tu dia gabungkan pula untuk dapatkan F2 pula kan, F2 generation kan. Lepas tu dia gabungkan pula BB ni. So kalau cikgu buat kat sini, so ini purple lah. Purple dan purple. Okay, dia punya observe dia purple. Okay, so bila meiosis berlaku, okay, dia akan jadi separuh. Okay. So ini proses meiosis telah berlaku dan dia kat sini dia menghasilkan gamet lah. So gamet akan membawa satu sahaja daripada setiap pair of genotype tadi. Okay, setelah itu fertilization berlaku. So dia akan, gamet tu akan mencari pasangan dia. So kat sini proses fertilization. So susunan dia kena betul sini pergi ke sini, B besar, B kecil. Okey, yang ini pergi sini. Kita tulis macam mana ni? Kalau B kecil dengan B besar ni, adakah masih tulis B kecil, B besar ataupun B besar, B kecil? B besar, B kecil. Ya, dia kena dulukan, betul. Dia kena dulukan yang dominan duduk depan. Itu kaedah dia. Walaupun kita tarik tu daripada B kecil dulu pergi ke B besar, tapi itu juga kaedah menulis dia kena mendahulukan yang dominan punya letter. Okay. Lepas tu last sekali B kecil, B kecil. Okay, so ini adalah proses cross crease tadi semua tu adalah proses fertilization yang telah berlaku. Maka setiap gamet telah bergabung, combine together dan dia menghasilkan F2 genotype. So yang ni adalah F2 genotype. Dah dapat genotype, barulah kita boleh dapatkan dia punya F2 phenotype. Okay, so dapatlah kat sini B besar sebagai Purple. Purple. This one? Sebelah dia. Purple. So sini pun purple. Last sekali barulah white. Genotype ratio dia bercampur Okay, 1 ratio to 2 ratio to 1. B besar 1, B besar B kecil 2. B kecil 1. Okay, the last one adalah F2 generation punya phenotype adalah 3 purple ratio to 1 white. Okay, so jawapan dia di sini. So cikgu padam balik lah yang tadi tu.
So ini adalah jawapan dia. So kaedah nak membuatnya tu memang kamu kena latihan. Kamu tengok je memang dia takkan boleh ingat lah. Memang kamu kena berlatih untuk cara membuat dia punya garisan tu. Garisan daripada meiosis berlaku, lepas tu fertilization berlaku. So kenapa akhirnya kita mendapat ratio dia 1 B besar, 2 B besar, B kecil, 1 B kecil, dan dari segi phenotype pula 3 purple, ratio tu 1 white. Kita buat latihan ya. Kita check Kalau kita check kat sini. Purple. Betul. Dari segi phenotype dia purple. Genotype, lepas tu terpisah spermatomeiosis, gamet terpisah. Dapat ini betul. So fertilization dia akan dapat sup. Betul. Semua betul. Schematic diagram betul. Semua ni bagus lah, good betul. Tapi nanti bila kita buat soalan exam yang sebenar, ini dia hanya sebahagian markah sahaja. Dia tidak akan dapat full mark isi sekiranya hanya pada schematic diagram. So ni pun betul lah. Semua betul Dia akan tanda kat sini. Kenapa dia 4? Dia tanda yang kat ujung je. Semua betul, 1 markah. Sebab tu dia 4 markah. So ini pun samalah. Very good. Cuma yang Farisha ni nanti Farisha kena tambah ni Ni pun sama juga. Dia tak tulis juga ni. Kat sini adalah phenotype. Parental phenotype. So sini adalah parental. Apa Alia? Parental apa yang Alia tertinggal ni? Parental phenotype. Bawah dia? Genotype. So kan tulislah. Gamete fertilization. Yang ni adalah F1 genotype. F1 phenotype. Sometimes ditulis offspring je. Offspring genotype, offspring phenotype. Yang ni dari segi jawapan betul. Cuma tak tulis tajuk kat tepi dia. Biasakan buat yang betul daripada latihan lagi. So maksudnya daripada latihan pun kamu dah kena start buat benda yang jawapan yang seakan-akan jawapan exam lah. So kat sini tulislah phenotype. Semua phenotype, genotype, meiosis, gamete, fertilization. Genotype, phenotype, ratio. So ni kalau dari segi jawapan dia betul lah. Apapun tahniah sebab semangat yang begitu tinggi maka dapat hantar jawapan lebih cepat daripada rakan-rakan lain. Dalam exam kamu kena tengok lah dia nak yang mana. Sometimes dia tak minta, maka bebas lah. Kamu boleh guna sama ada schematic diagram ataupun kamu boleh guna Punnett square. So Punnett square ni dia macam kamu buat probability. Buat kotak. Satu parent punya gamete dia akan letak dekat sebelah. Satu lagi parent dia akan letak kat sebelah. Contohnya ni kecil-kecil buat human So ini adalah untuk male. So gamete untuk male tu diletakkan dekat sini. So sini adalah female. Gamete untuk female tu dia akan letakkan dekat sini. Dan hasil dia gabungkan lah. Gabung yang ini dengan yang ni. So dia akan tulis combination dia dekat tengah. So ini pun sama. Yang ni digabung ke sini dibuat kat tengah macam ni lah. So yang ni simbol apa? Kamu tahu ke simbol-simbol ni? Ni simbol apa? Male, female. Male ke female? Yang tu male. Male. Orang lain tahu ke? Tahu? Memang tahulah ni male. Untuk male ni contohnya gamete dia selepas berlaku. Tapi yang ni cerita dia kena buat daripada atas lah. So yang ini dia terpisah menjadi gamete. So dimasukkan dalam table. Sama juga dia dah jadi genotype macam ni. Dia pisahkan setelah berlakunya meiosis. Masukkan dalam table. Kat sini. Dan hasil dia. So dia dapat kat tengah ni lah. Sini satu, sini satu. Sama juga sini satu. So sini satu. So dia dapatlah kat sini B besar dan juga B kecil.
So hasil dia dekat tengah lah. So ni B besar dengan B kecil. So kat sini. Sama juga ni B kecil dengan B kecil dia jumpa kat sini. So ini adalah kaedah menggunakan Punnett square. Berbanding dengan kaedah tadi yang tadi kita panggil schematic diagram. Nampak macam mana lagi senang? Punnett ke schematic diagram lagi senang? Tak payah lukis lah dalam exam, tak payah lukis ni saja dah dia punya ni. Dia sebenarnya hanya tulis genotype dengan phenotype je. Nampak mana senang? Itu lagi susah. Nampak boleh. Lagi senang faham? Punnett square. Ya, okay. Punnett square pun memang sebenarnya kalau nak nampak lagi senang lah. Okay, tak apa. Nanti daripada cerita Mendel tadi tu, okay, Mendel ni dia ada mengeluarkan dia punya law dia lah, hukum dia. So nak ikut dia punya cara tu, teori semua yang dia buat tu, so kita kena memahami hukum yang dikeluarkan oleh Mendel ni. Okay, so dia ada Mendel first law dengan Mendel second law. Okay, yang kita belajar ni lah untuk first dengan second je. Okay, first law, cikgu tak akan baca semua sekali sebab kita pun dah masa dah suntuk. The first law adalah dipanggil sebagai law of segregation. Okay, law of segregation ni maksudnya separation, pemisahan. Okay, untuk Mendel's law, walaupun dia buat law ni tapi law dia ni betul. Okay, dia punya law ni mengatakan, law of segregation ni mengatakan a characteristic inherited from a parent to the next generation is determined by a genetic factor. Ini semua orang tahulah, tak ada apa. Okay, so law of segregation ni bermula daripada sini. A trait is controlled by a pair of genetic factor. Okay, ini sebenarnya nak katakan isi dia. Okay, so setiap kita punya genetic factor tu di dalam bentuk berpasangan. Okay, so dikontrol oleh kod yang kita panggil sebagai allele. So dia mesti ada dua lah sebab datang daripada paternal dengan maternal. Okay, during meiosis, okay, a pair of allele ni dia akan segregate. Okay, ini yang sebenarnya kita kena faham yang first tadi lah. Kita ingat tak lagi, bila homologous kromosom, okay, masing-masing dia akan berpasangan dahulu. Pair of kromosom dia akan berpasangan during metaphase, tetapi during anaphase setiap pasangan itu akan terpisah, tertarik oleh spindle fiber. So satu pasangan dia akan masuk menjadi satu sel yang lain, satu gamet yang lain. Satu pasangan lagi dia akan masuk menjadi satu gamet yang lain. So dia akan jadi dua gamet yang berbeza yang memegang homologous kromosom, pasangan homologous kromosom yang berbeza. So kat sini dia katakan setiap gamet, okay, a pair of alleles segregate randomly during formation of gamet. Meiosis lah tu, during meiosis. Okay, only one allele from the pair is found in a single gamete. Setiap gamete anda dapat satu je. So gamete tu dapat yang which one? Tak tahulah. So kalau homologous kromosom ni, contohnya yang tadi homologous kromosom, satu pegang resesif, satu pegang dominan. So gamete tu sama ada dia dapat resesif ataupun dominan macam ni, yang ni dapat dominan yang ni dapat resesif, adalah secara random. Okay, so during fertilization, a zygote form possesses two allele. So bila jadi fertilization, akan gabung balik semula lah. Pergabungan tu pun secara random juga Okay, during fertilization, a zygote form possesses two allele, one allele from each parent for a specific characteristic. Okay, so contohnya macam yang ini, dia pair dengan yang ini. So fertilization pun adalah random. Maksudnya berlaku secara rawak saja. Tidak ada orang yang tahu pair mana, gamet mana yang akan bergabung dengan gamet yang mana. Ini kalau dah secara natural lah, bukannya secara yang kita kata in vitro tu. Secara natural tidak ada orang yang tahu pair mana yang akan bergabung pair yang mana. Dan okay, Mendel first law, setiap genetic factor kita adalah in a pair. So during meiosis, setiap pair ini dia akan segregate. So kita panggil law of segregation. Okay, seterusnya kita akan concern tentang dihybrid inheritance. Dihybrid ni beza dia, tadi kita cerita bila berlakunya inheritance, kita berlaku tu schematic diagram, kita concern tentang satu karakteristik saja. Okay, tetapi bila kita masuk dihybrid, kita concern tentang two karakteristik. Okay,
ambil lah apa-apa karakteristik tinggi dengan warna mata ke, ataupun bentuk hidung dengan color rambut ke. So dua karakteristik, so dia dipanggil sebagai dihybrid. Okay. So dihybrid ni kita tengok is controlled by different gene located at different locus. Contohnya ni adalah pegang satu dalam bentuk L lah, satu L, so ni L yang lain. Okay. So dia adalah gene yang berlainan pada lokus yang berlainan pada kita punya kromosom. Okay, kita concern tentang dua sekarang. Okay. Untuk buat dihybrid ni, kaedah dia sama. Kamu boleh buat secara dihybrid schematic diagram, kamu boleh buat. Tapi sebenarnya kaedah ini tidak cadangkan. Kamu nak cuba boleh. Okay, contohnya, kat sini dia concern tentang bentuk dan juga warna suatu seed tu. So dia punya round seed adalah dominant, B besar, B kecil. Okay, constricted seed adalah recessive. Kemudian dari segi color, yellow adalah dominant, K, green adalah recessive, K kecil ya. Okay. So ini adalah brown dan juga yellow. Ini adalah constricted dan juga green. Okay, so bila dia segregate macam ni dia akan bawa 1B, 1K. So kat sini pun sama. Fertilization, so dia akan gabung, dapat baliklah benda yang sama. Ini untuk F1 generation. So bila kamu buat pula untuk F1 generation punya dihybrid cross, so kamu akan dapat berbilang macam ni. Okay, dari segi dia punya gamete dia akan terpisah. Ambil yang ni B besar, B kecil, K besar, K kecil. So ini adalah kita panggil heterozygous bagi F1 generation. Bila nak buat gamete yang ini, dia ada 4 kemungkinan gamete. Dia tak sama macam tadi, sebab tu yang schematic diagram ni untuk dihybrid dia agak leceh sikit. Kamu kena tengok apa kemungkinan yang ada. Okay, so kemungkinan yang pertama dia boleh jadi B besar dengan K besar. Ini mungkin gamete boleh pegang macam ni. Sebab dia random kan, kita tak tahu. Ataupun mungkin B besar dengan K kecil. Kemungkinan tu boleh ada. Ataupun B kecil dengan K besar. Ataupun B kecil dengan K kecil. So ada 4 kemungkinan yang mungkin boleh terdapat pada setiap gamete. 4. Lepas tu yang ini pun sama 4. Lepas tu nak gabungkan gamete tu nanti yang kamu pening. Banyaklah kamu nak kena gabungkan. Tapi dia adalah sangat lebih mudah sekiranya kita menggunakan kaedah Punnett square untuk kes macam ni. Okay, since kita dapat tadi 4 jenis 4 jenis gamete yang kita dapatkan tadi, yang cikgu tulis tadi. So kita masukkan je lah. Okay, so ini adalah gamete daripada parent yang pertama. The gamete daripada male. Okay, so ini adalah gamete daripada female. So tu letaklah 4 pun 4 lah. 4 tak. Dia paling banyak 4 je. Dia tak boleh lebih daripada 4. Itu yang paling maksimum lah. Okay, 4. Lepas tu gabungkanlah. Gabung dan kamu akan dapat hasil dia kat bawah tu. Okay, yang ini pun biasa juga cikgu dengan student buat kalau dulu dekat whiteboard lah. Sekarang zaman whiteboard pun tak tahulah bila kita nak jumpa whiteboard balik. Okay, so dapatlah hasil dia. So bila dia kumpulkan hasil itu, okay, untuk kes yang macam ni biasanya dia tak minta lah kamu buat genotype ratio, jarang. Biasanya dia hanya nakkan phenotype ratio saja. Round yellow ada berapa? Kira. Lepas tu round dengan green ada berapa? Kira. Lepas tu constricted dengan yellow berapa? Constricted dengan green berapa? So hasil daripada tu, the phenotype yang dia dapatkan tu, hasilnya dia akan dapat ratio dia menepati 9331. Ini adalah ratio yang dapat daripada F2 generation. Okay, bagi case Mendel tadi, Mendel experiment tadi. Okay, bila dia gabungkan antara F1 generation dengan F1 generation juga, so F2 generation dia dapat dihybrid cross dia adalah ratio, phenotype ratio 9 ratio to 3 ratio to 3 ratio to 1. Okay.
So ini adalah macam kita kata fix lah kalau kita buat eksperimen yang hampir sama dengan Mendel tadi. Dia boleh juga jadi benda lain. Okey, dah nak habis dah. Okey, cikgu habiskan sikit lagi. Dah nak habis dah ni pun. Okey, berikutan daripada cerita tadi tu, Mendel keluarkan pula second law pula. Tadi law of segregation. Yang ini adalah law of independent assortment. Sebab daripada case dihybrid cross tadi independent assortment. So pasangan antara dua karakteristik itu. So kita tak tahu yang mana akan berpasangan dengan mana. Adakah dominan akan pasang dengan dominan ataupun dominan dengan resesif ataupun sama-sama dengan resesif. So dia akan ada combination. So summary of Mendel monohybrid experiment tadi, dihybrid experiment, new combination of characteristics are produced in the F2 generation, namely constricted yellow seed and round green seed. Okay, ini adalah yang lain daripada F1 generation tadi ya. F1 generation adalah round yellow. Okay, so kita ada tambahan lagi constricted yellow dan juga round green. Summary daripada law of independent assortment ni, dia kata during gamete formation, each member of pair of allele may combine randomly in metaphase 1 with any member of other pair of allele. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, okay, ni merah biru kat bawah ni merah biru. Ni adalah satu kemungkinan. Okey, satu kemungkinan bagi satu susunan semasa metaphase 1 during meiosis ya. Okey. Kemungkinan yang kedua, dia boleh jadi merah biru tapi di bawah dia adalah biru merah. Ada beza kat sini. Jadi dari segi dia punya assortment dia tu, penyusunan dia tu, kita tidak tahu. Penyusunan dia tu dia boleh jadi sangat random, dia boleh jadi orientation dia boleh jadi terbalik-terbalik. Okay. Sekiranya setelah selesai berlakunya meiosis, kedua-duanya telah terpisah. Okay, untuk kalau kemungkinan yang pertama, kat sini dia akan dapat merah dengan merah. Contohnya lah, merah tu adalah dominan. So dia akan dapat dua-dua sifat yang dominan tadi. Okay, yang ini akan dapat dua-dua sifat yang resesif. Okay, tapi sekiranya penyusunan tu during assortment tu dia jadi yang case yang kedua, so dia akan jadi yang dominan kat sini akan bergabung dengan resesif, sama juga yang sini resesif akan bergabung dengan dominan. So dekat situlah dia kata during gamete formation each member of pair may combine randomly with any member of other pair of allele. Okay, itu maksud independent assortment. So contoh kedua macam ni jugalah, sama juga. Dia boleh jadi susunan pertama seperti ini ataupun susunan kedua seperti ini. So hasil gamete dia berbeza lah. Ini dengan ini. Tak ada siapa pun yang tahu apa yang berlaku sewaktu penghasilan gamete tu. Dia boleh jadi sangat banyak orientation dia. Itu kita panggil sebagai independent assortment. Susunan dia tu dia akan susun secara random. Sebab itu tidak ada manusia yang sama. Nak jumpa manusia yang sama walaupun dia adalah orang tu dia ada anak sampai banyak. Contoh kita kata anak dia sampai 100 ke apa. Susah nak jumpa manusia yang sama sebab adanya berlaku kemungkinan yang berbeza ni secara random ni dalam diri kita. Okay, so kalau mau nak tahu, dikatakan berapa banyakkah penyusunan yang boleh berlaku dalam kita punya 23 pair of allele, 23 pair of chromosome, kita ada 23 pairs. Ini baru tunjuk 2 pair. Kita ada 23 pairs of chromosome. So rasa-rasanya susunan kita tu ada berapa banyak susunan dia boleh susun. 23 pair tu, untuk human, berapa banyak orientation dia boleh terbalik-terbalik. Okay, semasa metaphase 1. Rasanya banyak tak? Rasanya banyak tak? Banyak. Banyak. Cikgu dapat daripada mana dia punya, kat sini tak ada. Dikatakan dia punya susunan tu, it can be 2 power of 23. Susunan untuk kita punya independent assortment ni ada berapa? Susunan yang berlainan sebanyak 2 kuasa
23. Maksudnya kemungkinan nak dapat satu gamet yang sama pun susah. Satu gamet yang punya kombinasi yang sama pun susah. Berapa 2 kuasa 2/3 tu. Okay, so itu adalah law yang telah dibuatlah oleh Mendel ni, supaya kita lebih memahami tentang genetik. Genetik ni dia ada law tertentu yang kita kena faham. Walaupun kita boleh kira, tetapi dia ada faktor lain yang menyebabkan kadang-kadang kita punya kiraan tu tidak dapat sebetulnya. Disebabkan faktor-faktor yang kita ceritakan ni lah, seperti segregation, seperti independent assortment, semacam tu. Okay, habislah tu. Okay, yang ni Punnett square, yang ni cikgu bagi kerja, nanti cikgu ambil gambar ni, cikgu bagi kat kamu punya Telegram, hantar dekat cikgu lah.